Jin. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan majlis ilmu kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ustazah dengan Ayub, sihat Ayub? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah sihat. Saya belum ustaz lagi. Kalau ustaz kamu tanya saya soalan, saya kena jawab. Kat sini kami tanya soalan. So macam mana dengan family? Sekarang ni musim PKP kan, kita banyak luang masa dengan family. So minta ustazah lagi lah kan, anak-anak berpelik tengok. Apa kehel mak aku ni, tak ada ke mana. minta ini mukadimah sikit. Alhamdulillah. Ustaz dulu lah. Ustaz dulu, sila. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan berebut. Assalamualaikum. Banyak soalan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita bertemu di alam maya bersama Abang Nasir dan isteri. Alhamdulillah. Terima kasih kerana sudi bersama kami. Dan alhamdulillah Ustazah Asma, semuanya semasa PKP ni semuanya berubah kan. Selalunya kita keluar pagi pukul 7, balik pukul 5, pukul 6 petang, dan masa itulah masa untuk bersama anak-anak. Tapi hari-hari bermula pada 2 bulan lepas, semua anak-anak pelik. Anak-anak pelik, kenapa tiba-tiba ada Umi Abi kat rumah ni, hari-hari ada rumah ni kan. Jadi suasana pun berubah. Yang normal-normal biasa pun dah berubah. Jadi bila dah berubah, maka jadual kita pun kena berubah. Bila jadual berubah, maka kebersamaan kita dengan mereka pun berubah. Dan alhamdulillah kesempatan yang ada tu, alhamdulillah kita mampu manfaatkanlah bersama-sama dengan jadual belajar mereka, jadual Al-Quran mereka, jadual solat mereka, jadual hafazan mereka. Alhamdulillah di situlah ujian sebenar pendidikan ibu bapa. Bila mana bersama dengan anak-anak, baru mereka rasa tercabar mendidik anak-anak. Daripada kami ni ada 7 orang, betapa mencabarnya menjaga 7 orang setiap saat di rumah. Alhamdulillah. Itu sajalah mukadimah kita pada petang ini insya-Allah. Okey, Alhamdulillah. Memang betul lah. Dia musim PKP ni memang dia hikmah dia, memang banyak hikmah dia. Memang ada yang cakap aku tak boleh pergi kerja lah, aku tak boleh buat itulah, aku tak boleh buat inilah. Tapi dia sebenarnya nak didik diri kita, sebenarnya kita nak bersama keluarga macam mana, jadi imam, kita lantik jadi Syiah ada, Bilal ada. So ini training session untuk family kita sebenarnya kan. So saya nak tanya soalan lagi lah ni nanti kalau tidak saya bercakap belerit nanti Ustazah, dia kalau kita tengok kan kita tepat je. Sebelum tu nak tanya. Dekat Facebook kami tak naik. Kena share. Pergi dekat media Jaulah Umi Abi, share. Oh, share. Ingatkan kita buat live serentak. Tak ada, saya tak jadi admin. Untuk kalau saya jadi admin untuk page boleh. Kita dah buat admin. Kita dah buat admin dah. Dah buat admin dah. Okey, nanti Ustazah jawab, saya edit sini. Okey? Sebab kalau serentak, insya-Allah lebih ramai lah. Betul? Kita dah buat admin. Kita setting jap sebelum kita teruskan. Okey, kejap. Sebab kita Sekejap saya setting kejap Ya. Tak apa. Kita boleh tunggu. Admin kan Jaulah Umi Abi Ya. Ya. Kita dulu tanya atas
Kamera. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Nanti Memang tak sekejap. ada. Bagi page, pergi dekat bagi page bagi apa tu FB saya Jaulah Umi Abi jadi ni. Dah. Gini kita dah masukkan tapi tinggal nak approve kan. Approve lah, saya check. Tengok notification. Tengok notification lah. Apa khabar Kak? Alhamdulillah sihat. Ustazah sihat? Alhamdulillah sehat. Orang sebelah tu kan. Puasa tak orang sebelah Kak tu? Alhamdulillah. Aduh. Kejap Anak-anak sehat Kak Faiza? Alhamdulillah sihat. Semua ada kat rumah? 2 orang je ada. Oh, Seorang okey. lagi Seorang lagi kan? Yaman. Yaman. Seorang kat Yaman. Subhanallah. Bila nak menantu tu Kak? Tak tahulah. Tunggu saya. Amboi. Ada hati Okey dah. Dah. Kejap. Nak setting balik. Tengah setting. Tak apalah, saya borak dulu dengan Kak Ada je. Ini Kak bukannya Kak Faiza tak payah takut lah. Tak beraninya tu. jangan dicabar Roma. Kak Faiza dah masak ke? Belum. Kak masak lepas asar. Kan, biasanya biar fresh-fresh kan, panas-panas. Lepas asar baru start masak. Orang sebelah tu pandai masak tak? Tanya dia. Ada tak? Saya pandai masak, demo je tak takut nak makan. Okey, saya dah boleh check dekat page. Page Asmarul. Saya dah ni dah. Try check tengok Kalau tak ada saya edit balik. Ya, kita sedang tengok. Ada. Okey, Ustazah. Ya. Ada? Apa kena keluar? Tak ada lagi. Tak ada lagi. Ataupun kita nak keluar balik, nanti kita masuk balik. Dah. Save changes. Saya ni sebenarnya tak pandai IT ni sebenarnya. Okey, nanti kejap Sekejap, tengah rolling. Cun, sudah masuk. Dia sudah masuk. Dia bijak ni, pandai ni. Kiam ni tak kerti. Dah masuk dah. Try tengok. Keluar lepas tu masuk balik. Dah. Ada. Alhamdulillah. Okey. Kesian ramai tak dengar jawapan. Yuk, Mika menjawab soalan nanti. Ustazah, Okay. kita bukan apa. Saya suka buat bila saya buat satu-satu program tu, dia macam cerita Ghostbuster tau. Cerita Ghostbuster ni dia ada senyum ada, takut ada, risau ada, empathy ada, semua ada kan. Bukan apa, saya nak bandingkan, so saya nak sesi kita ni lebih kurang macam itulah, sembang relax ya kan. Kita tak nak heavy sangat. Contoh Ustazah, kalau kita tengok sebelum ini, tahun-tahun sebelum ni kita sambut raya 10 tahun yang 10 hari, 10 tahun ya Allah. 10 hari last ni orang sibuk ke supermarket lah, orang beli kuih tunjuk lah, orang itulah tunjuk. Tapi tahun ni tak ada. Tahun ni memang fokus kat rumah ya. So tak ada alasan lah nak pergi beli kuih raya ke, semua online sekarang. Orang, saya tak boleh nak sekejap titik rumah aku ke datang. So minta Ustazah bagi tips sikit lah kan. Sekarang ni kira ni 10 malam terakhir ni. Silakan.
Okey, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, terlebih dahulu terima kasih kepada Encik Nasir. Saya kadang panggil Ustaz Nasir dan juga isteri tercinta Puan Faizah, subhanallah, di atas jemputan yang istimewa ini atas nama jauhlah Umi Abi. Kalau untuk pengetahuan audien, para penonton sekalian, sebenarnya pasangan suami isteri ini kalau kami turun ke Perak lah, memang mereka berdua ni lah yang menyantuni. Yang akan sediakan semualah daripada awal sampai akhir. Dia susun atur semua, makan, minum, tempat tinggal apa semua. Tu yang jadi Umi Abi tu kan. Jadi macam mak angkat, ayah angkat, walaupun nampak lain anak ni dengan mak dengan ayah. Anak lelaki tu ada sikit. Walaupun rupa lain tu kan. Walaupun memang orang tak percayalah kalau kata anak dengan bapa, terutamanya bapa lah kan, tapi subhanallah, kita adalah saudara se-Islam, subhanallah. Jadi mereka ni pasangan yang banyak menyuburkan pengajian-pengajian agama, program-program agama di Perak. Macam tu lah lebih kurang. Kalau nak pergi Perak ni antara kita panggil apa ni, abang kawasan. Bukan abang ni, atuk kawasan. Ya, bapa kawasan ataupun atuk kawasan, bukan abang kawasan, kakak kawasan ni. Subhanallah, alhamdulillah. Banyaklah kebaikan dua suami isteri ni. Nanti mungkin Kak Faizah nak cerita lah kot kan. Kak Faizah, saya nak tanya soalan nanti, bersedia ya. Sama lah dengan orang sebelah, bersedia juga dengan soalan. Okey, subhanallah. Itulah dia. Lepas tu alhamdulillah soalan diberi oleh Ustaz Nasir tadi berkenaan dengan ni apa amalan nak buat ni kan, nak fokus apa ni 10 hari. Ya, kita tahun ni melalui Ramadan yang paling unik. Bukan Malaysia saja, di seluruh dunia. Tak pernah kita mungkin melalui Ramadan yang akan jadi kenangan seumur hidup kita lah. Wallahualam, akan datang kita tak tahu ujian ataupun musibah apa lagi yang Allah akan uji. Kalaulah ujian COVID-19 ini tak mampu lagi nak mengubah diri kita, tak mampu lagi nak ubah Ramadan kita biar berbeza seperti tahun-tahun sebelum ni, wallahualam mungkin kematian sahajalah yang boleh mengubah kita. Tapi kalau masa tu baru nak berubah, dah terlambat dah. Subhanallah. Namun pada tengah hari yang barakah ini, kita belum terlambat. Sebab ada lagi yang kata, Ustazah macam mana? Saya rasa macam sama je Ramadan walaupun PKP, dari segi kemalasan tu. Dari segi solat ke, dari segi sedekah ke, dari segi zikir ataupun baca Quran, macam jumlah tu sama. Nak khatam pun nampak tak gaya lagi nak khatam. Allahu Akbar. Jadi subhanallah, muslimin-muslimat sekalian, marilah kita tengok tentang bagaimana Rasulullah SAW bila di penghujung-hujung Ramadan memang ada perbezaan. Bila di hujung masuk 10 hari yang terakhir, memang Nabi ada berbezalah apa yang Nabi buat. Subhanallah, Allahu Akbar. Antaranya disebutkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anhu. Antaranya Sayyidatina Aisyah menceritakan pada 10 malam yang terakhir. Sayyidatina Aisyah cerita pada 10 malam yang terakhir Rasulullah SAW akan mengejut dan membangunkan ahli keluarganya. Akan mengejut dan membangunkan ahli keluarganya untuk menghidupkan malam. Maksudnya di sini Rasulullah sendiri menunjukkan contoh. Bila malam-malam yang akhir, Rasulullah akan memastikan dirinya dan ahli keluarganya supaya bangun untuk sama-sama menghidupkan, sama ada dengan Al-Quran ataupun dengan zikir ataupun baca Quran, solat tahajud dan sebagainya. Subhanallah. Dan diceritakan lagi Rasulullah bila 10 hari yang terakhir, Rasulullah mengikat kainnya ataupun tidak mendatangi isteri. Ini antara dilakukan khusus oleh Rasulullah SAW kerana mungkin ada banyak sebab. Kerana lebih mengutamakan dan fokus kepada ibadah. Kita tahu Rasulullah SAW telah dijamin syurga oleh Allah. Telah dijamin selamat daripada api neraka. Tidak ada dosa. Kalau nak minta ampun dengan Allah memang maksum, tidak ada dosa. Allahu Akbar. Namun Rasulullah menunjukkan contoh kepada kita. Kalau tak mampu nak ikut,
tak mampu nak ikut sepenuhnya, sekurang-kurang jangan kita tinggal semua. Kalau fikir kalau kita lah kan telah dijamin syurga. Mungkin kita langsung tak beribadah, terbalik kan. Mungkin langsung tak beribadah, tak apa, saya ni dah dijamin syurga, awak buat-buat. Macam tu kan. Sebab itu kita ni tak dijamin syurga. Rasulullah dijamin syurga pun Rasulullah tetap beramal seolahnya Rasulullah ini sangat mengharapkan syurga. Dan Rasulullah beramal meninggalkan sedaya upaya apa yang Allah larang, seolahnya Rasulullah sangat takutkan neraka. Allah seolahnya tidak ada jaminan tu. Jadi untuk peringkat awal apa yang Rasulullah buat di 10 hari yang terakhir, wahai para lelaki sekalian, kalau saya tanya Kak Faiza, tak tahulah kan, siapa kejut siapa? Oh ya, subhanallah. Maksudnya, kalaulah orang lelaki nak ikut sunnah Nabi, maksudnya mengejutkan ahli keluarga. Kalau kita tengok hadis Nabi, satu hadis Nabi tentang bab kejutkan ahli keluarga, Nabi sebut begini. Sesungguhnya Allah merahmati seorang lelaki yang bangun lalu mengejutkan isterinya. Memang ada dalam hadis Nabi. Ya Encik ya? Encik macam mana? Alhamdulillah. Kena kontrol lah. Kami gile-gile supaya berlaku adil. Macam tu kan. Maksudnya Nabi sebut Allah merahmati seorang lelaki yang mengejutkan isteri, maksudnya dengan ahli keluarganya lah. Lalu apabila isterinya tidak bangun, enggan bangun, lalu dia mengambil air dan disapukan di wajahnya. Dipercikkan di wajah isteri tu. Maksud di sini bukan ambil syarat je Encik, bukan ambil syarat je. Mengejutkan ahli keluarga tu dengan bersungguh-sungguh. Bukannya kejut-kejut bangun, kau tak nak bangun ikut lantak kau lah. Bukan begitu. Tapi memastikan ahli keluarga tu sampai bangun. Tapi janganlah ambil air satu baldi kan, bangun. Taklah kan. Maksud dengan kasih sayang. Mungkin ambil air sapu, Bismillahirrahmanirrahim, sapu bangunlah. Pukul 4 pagi ni. Ni dah tinggal 7 malam je lagi Ramadan ni. Tak ada dah lepas ni. Tahun depan mungkin Ramadan ada lagi, takut kita yang tak ada. Macam tu kan. Ramadan mungkin ada lagi tak kiamat. Tapi kita belum tentu ada. Jadi anggap ini adalah malam-malam yang terakhir di bulan Ramadan, yang terakhir bagi kita. Jadi suami ni kejutkan sungguh-sungguh. Lalu Nabi menyambung lagi. Dan Allah merahmati siapa? Isteri yang bangun lalu mengejutkan suaminya. Maksudnya kalau saya nak bagi ni, supaya janganlah pula bagi yang dah nasib dia ada kata Ustazah, saya ni memang takkan boleh anggaplah suami bangun dulu. Dah kahwin 30 tahun tak pernah satu pagi pun suami bangun dulu. Contoh macam tu kan. Bukan semua suami soleh macam Ustaz Nasir. Bukan semua. Nak dapat suami macam Ustaz Nasir ni memang payah. Ya Allah, Allah akbar. Satu perak tu tak tahu berapa orang je kan. Jadi kita bagilah sikit tu. Okey, seorang ni je. Okey, subhanallah. Jadi Masya Allah, kalaulah kita diuji dengan suami memang takkan bangun awal. Tak apa, hadis Nabi tu Nabi sambung lagi. Nabi kata, dan Allah merahmati seorang isteri yang bangun pada waktu malam dan mengejutkan suaminya. Subhanallah. Masya Allah, di sini kita harus faham. Ibadah yang pertama yang kita buat adalah mengejutkan orang. Itu ibadah yang sangat mulia. Kita bangun dan kejutkan orang, itu ibadah yang sangat mulia. Yang Nabi sebut, siapa yang buat begitu, dia terus dapat rahmat Allah. Awal-awal buka mata tu terus dapat rahmat Allah dengan kejutkan ahli keluarga. Janganlah pula lepas dia kejut, aku dah kejutkan kau semua ni, dia pun tidur. Tak boleh lah kan. Subhanallah. Tapi sebab itulah. Tapi sikit lagi, apa yang kita boleh fahami daripada tuntutan mengejutkan ahli keluarga ini ialah, contoh kita ada 5 orang ahli keluarga, 4 orang, 3 orang. Lalu ahli keluarga pun bangun buat ibadah. Subhanallah, apa yang kita dapat, bukan kita seorang je dapat pahala ibadah kita juga dapat pahala ahli keluarga lain yang buat ibadah. Tu hebat tu. Lepas ni kita berebut nak siapa bangun dulu. Sebab nak dapat rahmat Allah pertama. Kemudian nak dapat pahala orang lain melakukan ibadah. Ini hadis Nabi yang lain, Nabi bersabda, sesungguhnya barang siapa yang menganjurkan sesuatu kebaikan lalu dituruti, dia akan mendapat ganjaran pahala yang sama seperti mana orang lain tu buat. Jadi kalau kita yang dikejutkan, kita bangun lalu kita buat ibadah, dapatlah pahala kita. Tapi kelebihan orang yang mengejutkan ni, sebab dia lah yang kejutkan, bersungguh-sungguh, menggalakkan buat ibadah, dia dapat pahala yang sama.
Jadi masa orang lain buat ibadah dia dapat pahala. Mungkin hari tu dia kejutkan semua ahli keluarga, bila dia buat ibadah dia dapat pahala 5 orang buat ibadah. Allahu Akbar. Jadi mungkin bila kita dengar kelebihan ni, bergaduh suami isteri pula. Bukan bergaduh tak nak bangun. Bergaduh pula. Oi, kenapa awak pula bangun dulu? Saya nak kejutkan awak. Tidur balik. Nanti saya kejutkan awak. Contoh ibarat macam tu lah mungkin. Bila kita memahami senario tu, kita berebut suami isteri. Bukannya masing-masing bergaduh. Awak lah yang patut kejutkan. Awak kan ketua keluarga. Ikut macam Nabi tu, Nabi kejutkan ahli keluarga. Dah saya tak boleh nak bangun, nak macam mana. Awak lah orang perempuan. Awak kan nak masak contoh. Lepas ni berubah. Kita berebut pula. Esok saya kejutkan awak. Lusa kita kena gilir-gilir. Contoh begitulah kan. Ibaratnya bila kita memahami kelebihan orang yang mengejutkan, ini antara sunnah Nabi. Bila 10 malam yang terakhir, Nabi mengejutkan ahli keluarganya. Subhanallah. Itu permulaan tu. Ada banyak lagi amalan yang kita insyaAllah boleh kongsikan. Cukup sekadar itu, kita kembali kepada persoalan kepada Ustaz Nasir. Nak tanya ni. Sudah. Tak apa tadi. Boleh ya? Okey. Subhanallah. Itulah. Jawab ni. Jangan tak jawab. Okey. Subhanallah. Ustaz Nasir nak tanya soalan. Bila kita bercakap tentang 10 yang terakhir ni, pejutan yang terakhir Ramadan ni kan. Dalam keadaan PKP sekarang. Bersungguh tu tengok tu kan. Okey. Antara cabaran terutamanya bagi wanita. Dia nak banyakkan ibadah tapi dia penat buat kerja. Dia penat sediakan makan sahur, dia penat sediakan makanan berbuka, kadang dia juga lah uruskan anak. Dan ramai juga suami-suami yang banyak rehat lah, yang kaum yang lemah. Tak tahulah mana satu kaum yang lemah ni. Kadang yang kaum yang lemah di rumah tu suami lemah puasa, kan. Isteri gagah buat kerja apa semua. Jadi mungkinlah sedikit nasihat ataupun apa-apa yang boleh dikongsikan. Bagaimana peranan suami nak membantu isteri supaya banyak sama-sama buat banyak ibadah. Bukannya kita cakap tak apalah yang awak tu dapat ibadah kemar rumah, ibadah masak. Jadi kalau awak tak banyak ibadah baca Quran pun tak apa. Kita tak nak macam ni. Kita nak seorang suami yang dia sama-sama nak memastikan yang abang nak pastikan awak Ramadan kali ni pun dapat 30 juzuk Al-Quran. Tak apa, anak-anak ni saya jaga, tak apa. Kalau Bro Nasir, Ustaz Nasir, memanglah anak dah besar, tak apa. Orang yang ada anak kecil, tak apa. Ni time awak ngaji Quran, tak apa, saya jaga. Hari ni saya masak pula. Awak ni ada masa sejam 2 jam ni, awak ni, tak apa makanan ni. Rupanya suami order, COD. Dia bukan masak kan. Tak apa, apa pun kaedah. Tapi kita nak suami isteri saling bekerja sama. Sebab pahala baca Quran banyak-banyak takkan sama dengan pahala yang lain. Memang masak ada pahala dia, kemar rumah ada pahala, jaga anak ada pahala. Tetapi kita tak nak alasan tersebut kita tercicir pahala baca Quran sebanyak-banyaknya. Itu pahala yang khusus, ibadah khusus di bulan Ramadan. Okey, sila jawab. Silakan. Ikhlas je soalan tu. Dia macam ni tau. Kami alhamdulillah lah dah kira kahwin dah dekat 24 tahun. Dan dia sebenarnya dia antara suami isteri tu dia dah ada satu macam persetujuan tau. Macam contoh macam saya kan. Saya dulu saya saya salesman. Sehari saya kerja dalam 16 jam. Lepas itu saya balik rumah dan saya waktu saya dengan keluarga memang satu hari dalam 15 minit je. Itu saja, lebih tak ada. Dan isteri saya pun faham keadaan saya macam mana. Sebab saya terbabit, dia tahu keadaan saya macam mana. Bila hari cuti, memang cuti 100% ni letak tepi. Fokus 100% keluarga. Walaupun benda tu ada kecil ke apa ke. So, yang kami buat selalu, yang kami praktis selalu keputusan apa kita nak buat macam mana. Ini tugasan kamu, ini tugasan aku. Main-main makan usrah. Usrah keluarga memang kami tak pernah tinggal. Terus terang bagi tahu rumah kami dah dekat 20 tahun tak ada TV. Sekarang ada TV tapi function tak ada. Dia macam tak ada function. Kan? So dalam usrah tu kita buat keputusan.
Macam ini, abang tugas abang nak susun kuliah itulah, inilah, ini. Dia pun tahu. Terus terang cakap, saya pernah pergi ke dapur sekali masak. Saya masak nasi goreng 12 color. Nasi goreng apa? 12 color. Nasi Allah. goreng 12 color. Itulah kali terakhir saya masuk dapur. Satu rumah cirit. Ingat nak buat macam menu bombastik lah. Macam nak buat luar biasa rupanya memang. Memang keluar terus. Kalau saya ke dapur, memang anak-anak semua memang terkejut. Cakap, Abi jangan pergi dapur Abi. Nanti terkejut semua orang nanti. Memang saya tak kenapa. Menakutkan. Menakutkan. So itulah dia persemahaman sebenarnya. Bila kita suami isteri, kami pernah anjur satu event besar lah yang babitkan dekat 200 urus dia, dan dia babitkan ada mesyuarat yang kami kena hadir. Masa tu anak semua nak pergi asrama dah. So tinggal dia seorang kat rumah. Dia duduk dalam kereta saya, yang Proton yang saya bawa tu, 3 jam, kereta tu tak ada aircon. 3 jam dia duduk dalam kereta tu. 3 jam. Dia duduk dalam kereta tu dengan layan nyamuk gigit lah, itulah. Tak tahu nak cakap macam mana kan. Kenapa tak ajak isteri keluar? Tak, saya tengah mesyuarat masa tu. Semua Semua lelaki. Kak tak nak. Semua lelaki. Semua orang lelaki. Dia tak nak. Dia nak duduk dalam kereta juga. Saya cakap dalam ni tak boleh. Tak apa dia duduk. Dia habiskan dengan wirid. Itu je kerjanya. Kan? Memang itulah pun. Tak, dia basic dia. Apa benda pun, suami kena mainkan peranan, isteri kena mainkan peranan. Contohlah kan. Saya cakap, isteri ni, dia pandai bawa kereta pandai, pergi kerja pandai, tu pandai, ini pandai. Tapi suami, bini aku pandai buat ini, itu, ini. Aku relax lah. Buka kain gulung macam itu, terbiar je kat sana. Kan? Isteri boleh buat semua. So, dia itulah. Setiap satu keluarga macam keluarga Yop dengan Ustazah, anak kecil-kecil. Lain. Kan? Satu, ya Allah pening betul cakap 7 orang. Ya Allah, ya Tuhan. Aku 3 pun dah pening dah. Kan? Tak, dia bukan. Dia itu orang. Macam memang saya respect. Suami Ustazah memang saya respect lah. Betul. Kalau saya macam dia, saya memang lari malam. Apa dia tu? Saya lari malam. Oh, kalau kena jaga anak lari. Memanglah saya tak pernah tukar pampers anak pun. Bocor rahsia, Masya Allah. Dia sendiri bocor kan. Dia sebenarnya kita kalau tengok status FB saya kan, baru ni sebelum kita tukar tajuk ni, kita kahwin bukan dengan malaikat. Orang dia tak boleh lari. Orang ni ada silap dia. Saya ada silap saya. Masing-masing jangan. Kita dah tahu kelemahan suami kita, kan? Ustazah tahu kelemahan suami macam mana. Suami Ustazah tahu kelemahan Ustazah macam mana. Dia boleh pinpoint. Leh cakap. Kat luar perempuan kat rumah. Bebel. Tak, kita tak gunakan itu. Tapi itulah rumah tangga. Kan? Kita kahwin bukan dengan malaikat. Give and take. Itu benda tu penting. Dan suami, jangan main lah. Itulah. Mentah-mentah balik Ustazah penat. Contoh, boleh buat kain tak Abang? Tak tahu ke penat? Tak apalah Abang pergi minum kedai Mac. Mac, dah sikit tarik satu Mac. Ya Abang. Lebuh. Anak entah mana, ini entah mana. Dah lah tu Ustazah, saya pula tanya soalan. Nanti saya lupa soalan saya nak tanya apa. Kita tahu Cik Nasir ni memang suka bergurau. Menghiburkan hati orang dan memudahkan urusan orang, kita faham. Masya Allah. Okey, apa soalannya tu? Tanya pada Ustaz pula. Ni orang ni nak jawab. Last kali saya cakap lah kan. Faizah ni, dia lah yang Islamkan mak dengan bapak saya. Itu saya terus cakap. Dia lah yang mengislamkan mak dengan bapak saya. Sampai dia, bukan saya.
Okey, boleh tak cerita sikit? Menarik tu. Maksud saya cerita sikit. Apa ni Kak Faiza? Puan Faiza nikah Pendek. dengan orang sebelah tu. Maksudnya adakah orang sebelah atau apa ni Encik Nasir masuk Islam kerana nikah, kemudian macam mana cerita yang jadi asbab keluarga apa ni Encik Nasir pun masuk Islam. Kak Faizah cerita sikit kepada ni. Dekat sikit. Masya-Allah. Dekat sikit. Assalamualaikum Taza. Waalaikumsalam. Masa tu Kak meniaga dekat stadium. Macam Ya. adik-beradik Kak ni memang orang meniaga kan. Ya. Meniaga kat stadium. Lepas tu apa ni Nasir dia Lupa nama lelaki. Itulah. Biasa panggil sayang. Itulah ya Allah. apa ni kan dia masa tu kerja macam kedai runcit lah, hantar barang dekat kedai sana kan. Masa tu kenal macam itu pun, tak ada pun sikit pun tak ada pun pandang dia. Wah, Sampai biasa je kan. Itulah. Biasa je. Masa tu dia kira baru lah masuk Islam lagi. Masa tengah cari orang kata pergi sana pergi sini cari ilmu kan. Lepas tu Maksudnya dah masuk Islam, baru jumpa. dah masuk dah. Dah masuk, tapi dia masa tu dia hantar barang. Kat kedai tu semua dia yang handle. Hantar barang. Barang runcit lah. Apa kita nak gas ke kan. Kenal macam itulah. Tapi dalam hati tu tak ada apa pun. Kak Fiza buat kerja je kan. Saya jumpa Bomo. Satu hari tu Bomo cinta. Abang ipar Kak lah, ada lagi panjang umur dia 80 lebih dah. Dia lah dia cakap dekat Kak, dia kata Mak Su, sebab Kak anak yang bongsu. Mak Su dia kata kalau ada orang nak dengan kamu, nak tak, dia kata kan. Dia cakap Kak lah. Lepas tu Kak kata siapa orangnya? Kamu mesti tak suka, dia kata orangnya tak lawa, tapi bab agama bagus, dia cakap. Abang suka bab akhlak dia kata. Abang tak pandang, dia kata. Abang tak pandang ni, tapi abang tengok dia pegang agama macam pegang bara api. Sebab dia selalu sembang dengan abang, dia kata sembang bab agama je. Tanya ni sembayang ni macam mana sembayang. Abang suka dengan cara dia kata. Lepas tu Kak kata, siapa bang? Dia tunjuk daripada jauh lah. Tu orang, tak nak lah, hitam. Kak kata hitam. Lepas tu abang kata, orang yang macam itulah bagus, dia kata kan. Jangan pandang rupa, pandang di dalam, dia cakap abang kata. Lepas tu Kak diam je kan. Masa tu kebiasalah tengah glamour, muda kan. Yelah cantik. Ya. Duduk kat kedai makan. Lagilah. Orang ni usik, orang ni Akak. Kan ada istilah tu, hitam si manggis. Manggis tu kan, hitam si manggis. Macam mana tu? Di luar hitam, di dalam putih. Di luar kelat, di dalam manis. Tu dia. Si hitam manis. Okay. Lepas tu dah ni abang tu sehari-hari tu je cakap abang ipar tu, dia pujuk Kak kan. Dia cakap bolehlah Mak Su, dia kata kamu abang suka dengan dia kata. Lepas tu Kak pun fikir buatlah solat istikharah kan, doa dengan Allah. Memang nampak dia. Memang keluar lah. Memang nampak. Memang nampak Kak lepas solat tu tak lama memang nampak. Lepas tu Kak cakap lah dengan mak kan. Cabaran dugaan memang hebat. Tantangan memang hebat. Bayangkan anak bongsu nak kahwin dengan orang bangsa asing, memang adik-beradik tak suka. Tak suka. Dia kata apa Mak Su nak berkahwin dengan orang hitam, banyak lagi orang lawa-lawa, dia kata. Lepas tu ini cakap terus terang Taza. Hari ni Kak cakap. Hari ni baru tahu. Baru tahu ya. Lepas tu mak cakap itulah ya restu ibu ya. Mak kata cakap dengan adik-beradik, jangan pandang macam itu. Entah orang ni lagi hebat. Sebab adik-beradik lain dah kahwin. Kak seorang je belum. Masya Allah. Maksudnya masa tu mak akak yang bagi sokongan, yang bagi restu. Walaupun orang lain, Allah Akbar, hebat. Masya Allah. Adik-beradik tak suka. Memang banyak tentangan Kak nak kahwin dengan abang.
yelah anak bongsu kan. Anak Ya. bongsu mak dia kata, apa mak nak bagi kahwin pula dengan orang ni, orang tak ada orang lain ke? Dia kata, mak su ni macam ni nak suruh kahwin. Kata mak jangan, entah orang ni lagi hebat, orang kita tak tahu. Kata mak, kita jangan pandang ni. Tapi memang Allah je yang tahu Ustazah. Ya. Panjang lagi Ustazah ceritanya. Lepas bila Kak dah kahwin, dah apa semua dengan abang tak lama, lepas tu mak abang ni, mak Abang Nasir ni memang seorang mak, walaupun dia pun bahasa asing, mak ayah dia belum masuk Islam, tapi dia memang bagus. Memang sayang dengan Kak, Kak bersyukur. Dia terima Kak seadanya, memang dia tak ada bantah, tak ada nampak Kak kan abang bawa, memang suka sangat dengan Kak. Lepas Masya tu Allah. lepas bila dah kahwin dah apa semua kan, mak abang sakit kan, tak ada siapa, abang 3 beradik je, yang lain tak nak jaga. Lepas tu Kak pun arwah mak tu dah meninggal dah, dia dah meninggal dah, kira dah meninggal. Lepas tu Kak kata, yelah bayangkan kita anak bongsu, Kak rapat dengan arwah mak Kak kan. Kak kata bila arwah mak tu dah tak ada, Kak rasa ya Allah, tapi kan Allah ganti dengan mak mentua. Mak mentua Masya seorang Allah. bagus. Memang bagus. Memang bagus. Memang hebat mak mentua Kak. Memang orang yang bagus. Bila dia duduk dengan Kak setahun, dia tak masuk Islam. Kak tak cakap Islam macam ni. Kak tak cakap Islam. Soalan banyak ni. Tapi dia tengok. Apa? Dia tengok Kak. Dia tengok kita keluarga macam mana kan. Setahun dia tak masuk Islam lagi mak mentua. Dia tak ada tak masuk Islam. Hari Jumaat Ustazah, bila Kak setiap hari Jumaat, Kak ingat hari Jumaat lah dia ucap kalimah syahadat. Dia kata adik saya mau masuk Islam lah adik, dia kata. Kak kata ya Allah, betul ke ni mak? Abang tak ada, abang pergi kerja. Betul ke ni mak? Betul. Saya duduk sini setahun, saya tengok awak punya anak, saya tengok saya punya anak, saya tengok cucu, saya malu, dia cakap. Saya mesti masuk Islam. Kalau andai kata saya duduk dengan awak, nanti saya mati, tu anak saya Kristian ambil mayat saya. Saya tak nak dia orang bakar, dia kata. Saya tak nak, saya nak tengok macam mana awak upacara orang Islam. Sebab dia pernah tengok, Kak pernah bawa. Saudara meninggal, kapan dia tengok cantiknya, itu Islam, dia kata. Dia kalimah syahadat, Kak kata ya Allah, Kak nangis. Bila setiap hari Jumaat Kak ingat, sebab dia hari Jumaat lah Ustazah. Dia mengucapkan syahadat. Maksudnya mak mertua masuk Islam, lepas tu bapak mertua pun masuk Islam juga? Ya, itu penghujung. Sebelum dia meninggal dia sebelum masuk. meninggal. Sebab dia dah usul. Subhanallah. Masya Allah. Jadi maksudnya rezeki Allahu Akbar. Bila akak sebagai menantu yang tunjuk contoh yang terbaik, layan dia, santuni dia, dengan akhlak, dengan apa, akhirnya dia terbuka hati untuk masuk Islam, itu ganjaran pahala jihad. Allahu Akbar. Besar sangat pahala akak dengan suamilah, Masya Allah, Allahu Akbar. Mudah-mudahan dapat pengajaran. Saya tak ingat dulu akak pernah cerita pada saya apa doa ke apa tu? Doa ibu. Saya tak ingat. Amat baca sebelum tidur tu. Doa. Dia suka doakan orang. Semua orang dia doa. Sebelum tidur dia akan doa. Kak masuk bilik Kak dengar. Satu-satu dia doa. Apa doa? Dia doa lah. Dia doa kan. Dia kata kita ni sebab dia apa yang kakak ajar kat dia, dia akan buat. Itu selepas masuk Islam lah tu. Maksudnya dia suka berdoa tu lepas masuk Islam. Dia nak masuk Islam. Contoh dia doa macam mana contoh? Contoh lah macam ni, bila kita ajar Kak mak cakap mak sebelum Amma sebelum tidur ambil uduk, cakap dia ambil uduk. Lepas tu bila dia dah ambil uduk, Kak cakap kat dia sebelum tidur mak baca 3 kul. Sapu muka ni, cakap kan. Cakap kat Amma, sapu muka ni mak. Lepas tu dia buat. Kak ingat dia tak buat, dia buat. Lepas tu baca 21 kali bismillah ma. Dia buat Ustazah, dia buat. Allahu Akbar. Masa tu umur dia berapa? 70 dah masuk lebih. Islam. Masuk Islam pun 70 lebih dah Ustazah, bukan muda. Subhanallah. Itu Kak walaupun dalam keadaan begitu, bukan senang ya orang baru masuk Islam, dia baru nak belajar ucap bismillah, 3 kul, saya faham. Sebab kita macam nak ajar budak kecil itu kan. Budak kecil baru nak ajar keluar Allah, hafal-hafal tu pun payah. Sebenarnya orang besar
orang tua baru masuk Islam lagi payah sebab lidah tu lagi keras. Ya. Ustazah, Kak nak cakap, Kak mula-mula nak ajar dia Fatihah, dia nangis Ustazah. Tak dapat. Dia nangis, dia kata, adik, dia tak panggil Faizah. Kak kata, Ma, kenapa tak panggil nama? Tak mau, saya mau panggil awak adik. Saya sayang awak, dia cakap. Dia kata, adik, macam mana ni mau solat? Baca pun tak betul. Kak kata, Ma, bukan Amma saja pelak-pelakkan Amma. Tapi Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Amma baca macam ini Allah faham. Cakap tak apa, baca je. Dia nangis, dia tak pandai baca Fatihah, dia nak solat tu. Mula kat dia solat. Lepas tu lah Kak kata, ya Allah tak tahulah Ustazah. Banyak mengingat. Antara contoh doa dia doa apa tu sebelum tidur tu doa? Dia doa sebelum tidur tu dia doa Ulangkan doa dia baca tu. dia macam dia macam doakan orang. Faham contohlah kan. Kalau dia jumpa Ustazah, dia doakanlah ya Allah ampunkanlah dia ya Allah. Dia sebutlah nama. Ampunkanlah ya Allah. Sebab Kak bawa kawan-kawan Kak sini. Bila dia tanya ni siapa nama, Kak sebut dia ingat. Orang ni dia sebutlah nama. Ampunkanlah dosa dia, anak-anak dia jadikanlah anak yang soleh dan soleha. Jiran-jiran pun dia cakap macam tu, ya Allah ampunkanlah jiran saya yang tak pakai tudung tu. Bukalah hati dia, tutuplah aurat dia. Kak bila dia tutup malam-malam itulah kerja dia. Itu sebelum dia tidur dia akan buat macam tu. Baru dia tidur. Kak, mak mertua akak tu ada lagi sampai sekarang ke? Mak Dah meninggal dah. Meninggal dah. Tu kami dah tak ada mak. Mak tak ada. Dia meninggal tak mulianya dia. Walaupun dia baru masuk Islam umur 70 lebih, tapi dia beramal dan dia pegang Islam tu sungguh-sungguh. Sebenarnya memang sangat bukan mudah. Kita ni bila malam, kita fikir diri kita je. Itu pun kita masih malas nak doa untuk diri sendiri pun malas kita ni. Sebelum tidur nak doa, ya Allah apa ni ya. Tahu ngantuk nak tidur. Tapi bayangkan umur dia dah 70 lebih, dia boleh sebelum tidur doakan jiran ada yang tak pakai tudung. Ya Allah ampunilah dia ya Allah. Kadang tu orang baru masuk Islam dia akan tanya kenapa orang tu tak pakai tudung, saya nak kena pakai tudung contoh kan. Tapi dia maksudnya dia fikirkan, dia tahu itu wajib kena tutup aurat. Lepas tu dia doakan pula orang yang dah lama Islam. Ya Allah ampunilah dia, bagilah dia hidayah untuk pakai tudung, tutup aurat. Doakan orang mana-mana jumpa ya Allah. Ini kan disebut dalam satu hadis Nabi SAW dalam bukunya dia. Nanti ambil buku tu. Buku Sahabat Dunia Akhirat dia. Nabi SAW bersabda, Nabi sebut sesungguhnya doa saudara. Doa ini buku ni elan sikit buku Sahabat Dunia Akhirat. Okey, buku yang pertama. Dah ada belum buku ni? Tak ada lagi. Tengok tu. Cik Nasir kata kawan tapi tak beli pun buku. Tak beli lagi. Buku macam-macam buku yang ada pun tak terbaca Yung. Yelah kurang-kurangnya beli subhanallah. Okey tak apa dimaafkan. Nanti kita post, kita buat hadiah ya, hadiah post. Amin terima kasih. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis Nabi SAW. Hadis riwayat Muslim, hadis yang sahih ya. Nabi SAW bersabda, doa seorang Muslim untuk saudaranya yang dilakukan tanpa pengetahuan orang yang didoakannya adalah doa yang akan dimakbulkan Allah. Nabi sambung lagi, pada kepalanya ada malaikat yang menjadi wakil baginya. Setiap kali dia mendoakan kebaikan untuk saudaranya, maka malaikat tersebut akan berkata, amin. Dan engkau pun mendapatkan apa yang dia dapatkan. Allahu Akbar. Maksudnya orang yang ada sifat, ada akhlak, ada amalan, suka doakan orang lain, malaikat selalu ada dengan dia. Allahu Akbar. Nabi kata pada kepalanya ada malaikat yang akan sebut amin. Malaikat minta doa dengan Allah supaya Allah makbulkan doa dia. Allahu Akbar. Lalu malaikat menjawab, bagi kamu sebagaimana yang kamu doakan. Maksudnya subhanallah saya pasti mak mertua tersebut insya-Allah meninggal dalam keadaan husnul khatimah kerana kehidupannya sangat bermanfaat kepada manusia yang lain. Sebab
dia doa sembunyi ni sebab saya percaya dia takkan bagi tahu orang tersebut kan. Tak adalah esok dia bagi tahu jiran, makcik doakan, amal doakan, tak ada. Rahsia sungguh-sungguh kan. Subhanallah. Jadi orang yang begini masya-Allah Nabi sebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia Nabi kata. Orang yang bermanfaat kepada manusia yang lain. Dan benda yang sangat mahal yang diberikan hadiah kepada manusia adalah doa. Kau nak beri kuih, kita boleh masak nak beri tu ni. Tapi doa ni jarang orang nak beri. Sebab orang biasa doa, orang simpan untuk diri sendiri. Jarang orang nak doakan kebaikan. Ya Allah murahkanlah rezeki dia. Kita doa, ya Allah murahkanlah rezekiku, rezeki anak-anakku. Jarang orang nak doakan rezeki orang lain. Sebab bimbang orang tu banyak rezeki, kita kurang. Contohlah kan. Jarang orang nak doakan. Contoh orang nak doakan, ya Allah berilah kejayaan kepada anak saudaraku SPM. Banyak ibu bapa fokus doa kejayaan anak. Masya Allah. Sebab itu istimewa ni. Luar biasa. Orang yang banyak doakan kepada orang lain. Encik ada doakan saya tak senyap-senyap? Tak ada, dia geling kepala. Ada. Ada selalu. Alhamdulillah. Masya Macam Allah. tadilah dia tak tahu kita selalu doa dia. Kita Okey, semua kita doa dia insya-Allah. Terima kasih. Masya Allah. Okey, kita pergi soalan seterusnya lah. Ini pos Masa sejam. akhir. Saya nak tanya dekat Yop. Dia macam ni tau. Saya nak tanya soalan apa pun saya dah lupa dah. Saya tanya pada abang lah. Tak ada. Saya tanya pada abang. Dah jawab dah. Okey, dia macam ni tau. Dia peranan suami kan. Dia peranan suami sebenarnya. Apa benda kita tak nafikan tugas isteri. Kita tak nafikan tugas isteri, tapi dia peranan suami dalam keluarga kita nak, dia satu-satu institusi tau. Dia macam, kalau katalah keluarga kita okey, keluarga jiran kita okey, keluarga taman kita okey, dia makin institusi tu makin negara tak ada masalah jadinya. So takkan ada kes itu, kes ini. So Fazli ni bapa yang muda kan. So banyak lagi jauh nak pergi. So peranan dalam didik keluarga ni macam mana? Silakan. Soalan sudden death. Soalan kata standard dia. Allah Akbar. Alhamdulillah lah. Memang tidak nafikan lah kita kalau mendidik keluarga ni semuanya melalui ilmu lah. Awal-awal kahwin tu semua tak sempurna. Banyak perbezaan, banyak kecelaruan semualah di awal perkahwinan. Sebab apa? Sebab nak kenal satu sama lain, nak memahami satu sama lain, mungkin makan masa bertahun-tahun. Okay? Abang Nasir mungkin 1 bulan dah kenal satu sama lain dah ke? Tak ada. Bergaduh banyak tak awal-awal nikah? Banyak tak bergaduh? Kemudian ilmu lah. Apa yang penting ilmu. Daripada ilmu tu lah mana kita belajar mengenali antara satu sama lain, melalui pembacaan, apa semua, melalui sirah-sirah Nabi, bagaimana Nabi tu khudwatul hasanah. Contoh terbaik. Bukan ada pemerintahan tetapi dalam keluarga saja. Yes. Bagaimana bila Nabi balik rumah tu, bila mana Nabi bagi salam pada salah seorang isteri dia, Assalamualaikum, dijawab dengan suara yang lemah. Maka fahamlah Nabi bahawasanya isterinya dah tak larat. Allahu Akbar. Bila Nabi faham tak larat, Nabi secara automatik buang mahkota, buang dia punya serban pemerintah, dia ambil serban suami. Masya Allah. Dia masuk rumah, dia jalankan tanggungjawab sebagai suami, lalu dia pun isteri tengah buat macam menguli gandum, tak tengok saya lah. Kemudian Nabi bersama-sama menguli gandum. Setelah menyisir baju dia uli gandum bersama-sama isteri. Masya Allah. Maknanya Nabi memahami setiap keadaan isteri dia. Yang kita boleh belajar lah. Jadi dalam apa jua keadaan, satu perbincangan dua hala, komunikasi dua hala antara suami isteri perlu dilakukan. Bulan puasa ni lebih banyak komunikasi antara suami isteri sepatutnya. Bulan puasa dan bulan musim PKP ni. Kalau
musim PKP ni banyak menghadap handset, banyak tengok TV, maka macam dululah tak ada apa-apa komunikasi berlaku dengan baik. Okey, kosong. Sepatutnya masa yang ada ni kita manfaatkan masa, cari satu ruang selepas solat subuh ke, kita muhasabah. Bagaimana perjalanan Ramadan kita nak habis ni, macam mana kita nak tingkatkan amalan, anak-anak macam mana, kita boleh jaga masa. Masa memasak pun boleh sembang-sembang macam mana kita ni. Jangan masa lepas ceramah sudahlah, dia penat. Kalau bincang masa lepas ceramah dia penat. Memang kena ceramah. Lepas ceramah tak boleh. 4K kan, 4K dulu. Jadi insyaAllah kita cuba saling memahami lah. Kalau orang veteran lagilah saling memahami, banyak dah memahami antara satu sama lain. Mungkin saya kembalikan soalan tu pada Ustaz Nasir lah. Seronok dengar, seronok. Tak ada apa, dia sebenarnya awal-awal kahwin tu dia tak sama tau. Kita kenal sebelum kahwin tu lain. Tapi bila dah duduk sebumbung ni, dia lain kan. Dia saya pernah dengar dalam radio lah bagi tahu satu suami dengan isteri dia nak kenal satu sama lain, dia ambil masa bukan baru, dia ambil 10 tahun. Dia nak kenal betul-betul isteri dia macam mana, dia nak kenal betul-betul suami dia macam mana. Dan kita kena tahu. Suami kena tahu soft spot isteri di mana. Isteri kena tahu soft spot suami di mana. Jaga Okey, itu. soalan. Ai mencelah. Dah nikah berapa tahun dah nikah? 24. 24 tahun. Jadi dah cukup, dah lebih dah 10 tahun. Okey, apakah makanan kegemaran Kak Faizah? Laksa lah pun, hantu laksa. Yelah tu. Okey, apa yang pantang bagi Kak Faizah? Dia mudah kecil hati apa dia? Banyak ya. Tengok. Dia dah buka kopiah, dia tak tahulah tu. Tahu yang tu. Okey. Dia ada benda-benda yang tak boleh. Macam contoh kan, benda tu nampak kecil tau. Kalau katalah macam sekarang musim PKP lah, itu satu jadi hell lah, ya Allah. Kalau katalah subuh saya jadi imam, saya terlupa lah baca kunut. Siap lah aku hari ni. Satu hari dia bawa. Terlupa yuk. Kita jadi imam. Dah 60 hari jadi imam yuk. Baru 3 kali lupa baca kunut. Yang 3 kali itu yang jadi hell. So, terbaik Kak Faizah. Saya suka. Tak, dia sebenarnya dia sebenarnya dia pun jaga soft spot saya. Contoh saya tak tahu Ustazah Asma ada buat kaidah kan. Saya kat dalam bilik, bila saya bangun je, saya keluar bilik air, dah ada dah air Nescafe tarik. Siap tarik kat sana, siap ada dah. Ustazah ada buat macam tu? Saya buat teh tarik. Saya suka teh tarik. Teh tarik setiap pagi. Okey, nak tanya ni Kak Faizah. Kalau Kak Faizah mengajuk encik suami kat sebelah tu, pujuk tak? Dia senang ya sebenarnya. Tanya Kak Faizah. Minta maaf. Jauh. Ikan jawab. Pujuk. Okey, dia layan lah ya, subhanallah. Oh, alhamdulillah. Pujuk, kalau dia tak pujuk tak dapat lah air tak dapat. Kalau dia tak pujuk. Betul. Oh, rupanya sebab air. Bye-bye. Itu je. Okey, subhanallah. Okey ya. Tadi tu kan encik suami sebut tentang bagaimana Rasulullah sangat memahami isteri sehingga kan bila Rasulullah bagi salam tu kan, Assalamualaikum, lepas tu dengar jawapan isteri tu macam lemah. Masa Nabi dengar tu, Nabi tak fikir nak minta air ke, nak dilayan ke, dia tahu. Maksudnya kalau cara jawab tu lemah, kalau kita lah kan, kalau orang lelaki bagi salam, Assalamualaikum, isteri jawab, Waalaikumsalam. Tu kena faham tu. Tengah marah lah tu. Tapi kan jawab, Waalaikumsalam. Itu lemah. Tapi kalau tengah seronok, tengah ceria, Waalaikumsalam. Macam tu kan. Jadi suami yang prihatin ni dia faham ni. Dari segi nada suara tu. Isteri pun samalah.
Kena faham nada suara suami kan. Bila balik tu macam mana, jangan pula dipaksa-paksa pula. Contoh, bang, apa khabar awak? Macam mana kerja? Okeylah. Suami bad mood, isteri pula terus lagi. Awak ni tak macam Rasulullah. Jangan macam tu. Maksudnya masa tu nak ceramah, dia tengah stres, dia tengah penat. Allah Akbar. Saya kan kadang-kadang benda ni orang panggil body language kan. Body language. Benda ni sangat penting kan bagi kita suami isteri nak faham. Bahasa badan. Contohnya macam ni. Duduk tarik kat Pak Izzah rapat tu. Sayang benar ya kat orang rumah. Depan kamera je. Depan kamera je. Macam tak muak je dah kamera tu kan. Okey. Jadi contoh macam ni. Saya dulu masa saya jadi peruncang rumah tangga kan. Masa saya peruncang rumah tangga dulu. Memang bila saya handle masalah rumah tangga, isteri banyak mengadu suami tak faham. Tak faham dia ni. Tak faham bahasa badan dia ni. Dia kata contoh macam ni Ustazah. Saya penat. Jadi kadang dia tak tolong saya. Makan sama-sama. Jadi lepas saya lepas makan, saya basuh pinggan ni, saya nak marah, saya basuh pinggan kuat-kuat. Kan biasa macam tu. Orang panggil apa? Hempas-hempas. Dah geram ni dekat suami ni, basuh pinggan pop bunyi ni kan. Suami tak reti bahasa. Suami kata saya ingat isteri saya basuh pinggan bersungguh-sungguh. Bersemangat. Suami tak reti bahasa, dia kata bersemangat betul isteri aku basuh pinggan. Padahal isteri ni nak bagi tahu dia tengah marah ni. Dia tunjukkan dengan bahasa badan. Geramnya ni. Kalau suami ni faham, dia tahu isteri ni tengah marah ni. Dia buat apa? Mungkin dia pergi urut sikit kat leher, kat belakang ke, yang awak penat ke, tak apa main saya pula basuh pinggan. Baru settle masalah. Tapi ramai suami buat tak tahu. Kadang isteri ni, dia menyapu tu boleh tahu beza. Dia tengah marah ke, dia menyapu elok. Kalau menyapu tak elok tu, dia suruh semua angkat kaki. Angkat kaki, angkat. Bawah tu tempat sama je dia menyapu. Buat je. Buat je kan. Padahal tempat lain kotor lagi. Tapi dia sapu juga kat tempat kaki sama tu. Angkat kaki sikit. Angkat kaki sikit. Angkat kaki sikit. Macam tu kan. Jadi subhanallah. Bahasa badan. Ada yang macam ni isteri tu. Saya cakap tu seranglah. Ada isteri ni kata Ustazah suami saya ni. Dia buat tak tahu. Ini kisah benar ni. Sampai isteri ni minta cerai. Dia kata suami dia tak pandai nak menghargai dia. Saya kata kenapa? Contohnya macam mana? Saya pakai lawa-lawa Ustazah, dia tak ada nak puji saya. Saya pakai lawa-lawa, dia tak adalah cantiknya awak, tak ada. Padahal saya pakai ni, solek-solek, pakai cantik ni. Lepas tu bila saya pakai lawa untuk keluar rumah, dia marah. Akhirnya Ustazah, saya rasa macam suami saya ni dia cuma cemburu saja, dia bukan sayang saya. Contoh macam tu. Kalau sayang saya, dia mesti hargai bila saya pakai lawa untuk dia. Nampak benda tu remeh tapi isteri ni memang suka dipuji. Contoh lain, isteri yang sama cerita ni. Nak minta cerai ni. Dia masak. Dia kata suami saya tak puji saya masak. Saya masak ni tak adalah mulut dia. Sedaplah masakan awak. Ni suami kak, puji tak masakan kak? Puji jangan cakap tak puji Saya puji Ustaz. Yelah sebab Cik Nasir tak masak, tak reti masak, langsung tak masak. Dah kalau lain lah kalau pandai masak kan. Okey. Mungkin jangan gelap banyak. Okey, subhanallah. Saya nak bagi kalau ada suami yang mendengar, perkara ni nampak kecil tapi bagi orang perempuan ia penting. Itu keperluan emosi dia. Sebab orang perempuan ni dia masak, dia buat kerja rumah, dia buat dengan emosi. Jadi kalau dia dapat keperluan emosi tu, walaupun dia penat, dia tetap masak. Walaupun dia penat, dia tetap kemas rumah. Walaupun demam, dia tetap masak. Sebab emosi tu lebih kuat daripada diri dia yang lemah tu. Jadi cerita ni, dia kata, suami ni kata, awak, saya bukan tak hargai awak masak. Saya makan menambah tu, saya pujilah tu, dia cakap. Tapi isteri ni kadang dia tak cukup dengan suami makan menambah. Dia nak juga dengar daripada suami tu cakap, sedaplah awak masak, terima kasih lah. Tu kenapa tu, minum air ke apa tu? Saya tulis. Oh tulis, okey subhanallah. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi kesimpulannya adalah
Pujilah, minta maaf ya para pendengar sebab kita rapat, kita memang biasa. Kalau nak tahu dua orang suami isteri ni kuat buat kerja dakwah, dia kuat. Dia orang ni masa sebelum ada kereta yang ada sekarang ni dia guna kereta Porto Ezora. Dulu kereta buruk, cerita sikit kat orang ni kan. Saya tak tahu kereta buruk apa dulu sampai tak ada aircon tu kan. Tapi Proton. Proton Saga lama. Ya, tapi dalam- sebab barakah suami isteri ni kuat buat kerja dakwah ni, suami isteri ni banyak bantu buat kerja-kerja agama Allah ni, ada orang hadiahkan Proton Ezora, betul ke tak? Ya betul tu. Allah Akbar, rizki yang tak disangka-sangka orang hadiahkan. Kalau boleh kan ceritalah sikit lagi bagaimana rizki-rizki tak disangka ni suami isteri. Cuma saya nak sudahkan tadi tu, pujilah pasangan anda. Isteri puji suami, suami puji isteri. Saya suka puji dia, dia pun terpaksa puji saya. Jangan. Katoi. Tertarik. Sebab nak tertarik tu. Okey, subhanallah. Pujilah pasangan anda sebelum orang lain memujinya. Pujilah pasangan, hargailah pasangan anda sebelum orang lain yang menghargainya. Sama juga dengan anak kita. Kita kena banyak puji anak. Kalau anak buat kerja, baguslah, syukurlah Umi ada anak macam ni, baguslah Abi ada ni. Sebab apa? Anak kita ni dah proses membesar, dia ada kawan-kawan. Kawan-kawan biasa suka puji kawan, suka hargai kawan. Kita jangan menyesal kalau anak kita utamakan kawan daripada kita. Sebab dia rasa kawan-kawan lebih hargai dia. Lebih nampak kelebihan dia. Tapi kalau ibu ayah asyik nampak keburukan anak, asyik nak marah je. Tang baik tak nampak. Tang anak tu tak betul, dia sebut. Terasa ke tu? Terasa. Maksudnya, kita bimbang, subhanallah, anak akan rasa ibu ayah selalu mencari kelemahan, keburukan dan sebagainya. Kawan-kawan lebih menghargai. Akhirnya contoh kalau ada lelaki yang puji anak perempuan. Adik manis. Adik manis. Dia bukan macam tu. Walaupun Adik manis. Macam tu. Macam tu. Adik manis. Walaupun pujian macam tu saja, ramai anak gadis kita tergoda. Ramai anak gadis kita walaupun sekadar pujian biasa-biasa, tapi memang fitrah manusia ni suka dipuji. Rasulullah pun menghargai isteri dengan pujian, isteri Nabi pun hargai Rasulullah dengan pujian. Itu adalah satu amalan yang tak adalah naik riak takabur ujub. Kalau suami puji isteri, isteri puji suami, tak adalah sampai ujub, takabur, riak. Sebab kita tahu pasangan, dia memuji dan kadang dia tahu kelemahan kita. Jadi kita tak adalah kembang sepinggan ke, kembang setalam ke, semangkuk ke kan. Anak pun sama, kalau kita puji dia, dia tak adalah macam maksudnya ada penyakit hati. Sebab pujian dalam sebuah rumah tangga dia terjaga, terpelihara. Yang kita takut pujian orang luar sebab dia tak tahu kelemahan kita. Keluarga dia tahu. Subhanallah. Okey, kembali semula kepada pasangan sweet ni. Subhanallah. Belum kecil manis tak ada lagi. Dia Ustazah. Saya bukan apa, saya nak ada satu soalan lah kan. Rasa saya kadang-kadang soalan ni suami akan rasa ni dia salah guna tau. Suami ni dia salah guna. Kita susah sama-sama, senang sama-sama. Betul kan? Kami dah lalu dah benda tu kan. Masa kami baru-baru kahwin tu semua kami lalulah. Masa kami kahwin dulu sebelah suami, kenduri kahwin sebelah suami model RM50 dengan potluck. Orang semua bawa. Itu je. Sebelah isteri pun lebih kurang je lah gotong royong. Oh, maksudnya macam mana sebelah suami potluck? Potluck, kenduri kahwin potluck. Kawan-kawan bawa lauk. Lepas nikah terus macam tu. Itu je lah. Kan? Sebab apa? Sebab apa potluck tu? Sebab memang saya bukannya orang senang. Kami bukannya orang senang. Kami start daripada zero. Memang zero. Masa-masa tapi rumah. Bagusnya. Subhanallah bagusnya kawan-kawan bawa makanan. Oh, terbaik. Ya. Potluck. So saya tak lupa sahabat-sahabat tu semua kan. So dia kadang-kadang saya ada satu peristiwa jadi kan. Masa tu saya baru masuk kerja dan bulan puasa. Dan itu jadi titik sampai hari ini saya pegang benda tu. Kami tak pernah makan asing-asing. Tapi ada satu hari tu kami buka puasa, tak ada duit nak makan. Kan? Bila pergi masjid, mana ada perempuan dengan laki-laki duduk sekali kan?
Isteri dukung yang sulung tu duduk ujung sana, saya duduk sini. Saya tengok pandang isteri saya daripada jauh lagi. Ini terakhir. Saya ambil untuk diri saya, kita kena usaha. Tak, bukan apa. Saya bukan pasal itu kan. Saya suami ni dia salah guna tau. Tapi ayat tu selalu isteri suka guna. Ada isteri yang suka guna. Bang, kita ni sampai bila macam ini? Ayat tu. Mungkin ayat tu dia nampak apa suami aku seolah-olah suami tu hina. Tak, dia tak boleh fikir macam itu. Itu bagi semangat. Betul. Kita ni sampai bila macam ini? Sebab saya tengok sekarang musim PKP ni makin menjadi-jadi. Suami tak kerja, dia tak fikir. Kalau nak fikir pasal kami memang tak berniaga pun. Tapi Allah bagi rezeki. Kamu buat kerja agama, Allah akan bagi rezeki. Jangan risau. Kan? Saya nak tanya pandangan Ustazah. Ayat yang biasa kita guna tu. Orang perempuan lah selalu guna kan? Sampai bila bang kita macam ni? Dia slang dia lain. Sampai bila bang kita macam ni? Macam tu. Dia lain-lain slang dia. Silakan. Oh, ayat tu. Subhanallah. Jadi soalan tu saya tanya kepada Kak Faizah ya. Subhanallah Kak Faizah. Pasik sini boleh? Kak Faizah, ramai orang minat Kak Faizah. Kak Faizah nampak muka sikit. Suami apa ni? Gitu sikit. Ya Allah. Tarik sikit. Barulah nampak. Masya Allah. Ni apa ni Cik Nasir je nak tunjuk kamera. Kak Faizah sini sikit. Ikat ke sini. Gitu. Tak lama-lama ke riba punya dah. Tak apa, duduk atas riba pun tak apa. Masya Allah. Kak Faizah, mungkin boleh kongsikan pengalaman. Sebab saya dah dengar dah cerita Kak Faizah macam mana luar biasanya bila tolong kerja agama Allah, diuji dengan tak ada. Kak Faizah lah kadang-kadang ada selit-selit cerita pengorbanan isteri dan kadang suami susah ni. Kan suami dengan tak ada duit nak beri makan kepada Kak Faizah dengan anak-anak. Bagaimana Kak Faizah nak terus masa bersangka baik, nak menyokong suami. Tak adalah awak ni dah nikah dengan awak bangsa lain gini-gini dulu. Maksudnya cakap apa ni? Maksud saya lah kadang-kadang ada orang bila susah dia akan ungkit balik. Kan? Contohnya dia ungkit balik, betul lah apa orang cakap dulu, patutnya saya tak nikah dengan awak. Contoh begitu. Macam mana kan? Dah lah nikah dulu dalam keadaan memang diuji. Macam-macam orang kata. Lepas nikah diuji pula hidup susah. Macam mana nak berterusan sabar, redha, menyokong suami, sayang suami. Silakan Kak Faizah. Abang tanya dia tanya, elok sangat lah tu. Macam Kak Faizah ni, kira kami dulu orang kampung kan, orang Sungai Manik, Kelantan. Kira bukan orang senang. Memang orang susah. Jadi bila Kak Faizah kahwin dengan Cik Nasir kan. Jadi bila Allah uji tu kira macam biasa bagi Kak Faizah. Sebab dah biasa susah. Dah biasa susah makan nasi putih dengan garam macam. Dah biasa. Macam mak dulu kalau musim padi ada senang lah. Musim padi kan. Bila ada musim motong getah, mak memang ada kebun getah lah. Motong getah, kalau musim hujan, tak ada lah. Kalau musim tak ada hujan, ada orang kata getah, ada semua. Masa tu lah merasa nak makan ayam. Makan ayam tu kena ayam bela. Kena bela ayam. Baru boleh makan ayam. Kalau nak beli makan apa-apa tak ada, kutik lah daun-daun macam kangkung pun tanam-tanam, pucuk paku, pucuk ubi tanam. Kak dulu kat kampung memang suka cucuk tanam. Tanam kacang, jagung, macam-macam Kak tanam. Tanam sendiri. Memang suka. Memang suka cucuk tanam. Jadi bila kita dah biasa hidup susah, bila dah kahwin, mula-mula kahwin, adik-beradik cakap juga, adik-beradik datang tengok ziarah kan. Kenapa Mak Su, rumah kamu ni macam ni? Kak relax je, buat biasa je. Sebab kita dah biasa, mak pun dah didik kan. Dah didik, orang kata dah didik kita dah hidup susah. Tapi Kak ni semangat, Kak minat meniaga. Kak meniaga dulu. Memang tak berhenti dulu sampai sekarang. Kak suka meniaga. Lepas tu prinsip Kak meniaga, aku nak bantu suami aku. Walaupun sedikit, ini kot barakah Allah bagi.
Kak itu niat Kak seorang isteri. Kan aku tak pandai mana, tak sekolah sepandai mana, tapi mak aku dah didik, masa ni nanti Mak Su kalau kamu dah kahwin, masa ni kalau suami kamu macam ni, mak dah ajar. Mak dulu ajar kita kan macam ni. Jangan dengar cakap orang apa-apa. Kita kena tengok kita punya suami macam mana mak cakap. Kak dari situlah belajar, Kak berniaga, Kak bantu sampai sekarang lah. Sampai sekarang. Sekarang Okey, saya Kak. tak ada kerja. Ah, Sekarang kerja. sekarang tak kerja. Faham. Tak, saya nak tanya Akak kerja meniaga apa? Cuba Akak cerita, Akak berniaga apa sebenarnya? Dulu Kak memang meniaga. Dulu masa Kak baru-baru kahwin duduk kat stadium Ipoh kan. Kami sewa rumah tu, Kak memang meniaga kedai makan. Mula-mula Kak buat apa? Buat laksa dengan mi rebus. Buat kecil-kecilan tapi alhamdulillah ada sambutan. Orang cakap, Pak Izzah bolehlah buat dari periuk kecil, periuk besar. Daripada dah besar dapat kedai pula kat stadium. Orang tawarkan kedai. Masuk kedai tu memang macam ibarat basuh kaki. Dalam kedai tu semua komplit. Semua cukup. Pinggan mangkuk apa semua ada. Kak bawa badan aja. Kak kata ya Allah, barakah kot Allah bagi. Macam ini kan. Bila kita seorang isteri yang jenis susah nak cakap loh Tazah, sabar mungkin kot kan. Ini Allah bagi ganjaran. Abang tak sabar. Lepas tu niaga lah. Bila dah meniaga Ustazah, Allah bagi rezeki pula. Suami dah kerja lah gardenia kan. Bila dah dapat kerja, nak beli rumah. Sampai barulah kita nak menyewa kan. Beli rumah. Dapatlah rumah dekat sini. Jauh Ustazah. Kedai tu stadium Ipoh sini. Lalu suami kata, Encik Nasir kata, berhentilah meniaga. Masa tu anak kecil-kecil, berhentilah dia kata duduk je rumah. Biasalah Ustazah, Kak ni dah biasa meniaga. Dah biasa meniaga kan, dah lama meniaga. Pada sekarang meniaga apa? Lepas tu dah lama, lepas tu duduk kat sini, duduk setahun jugalah duduk di rumah tak ada buat apa. Lepas tu Kak fikir, duduk rumah pun mesti boleh juga meniaga kan, jenis minat. Kak try lah buat. Jenis lah buatlah cakar ayam lah, simpul kasih kan. Sampailah sekarang. Sekarang ni dari rumah. Dari rumah buat itulah. Sekarang ni Ustazah Kak Faizah buat serunding. Alhamdulillah. Serunding ikan bilis. Daripada pakai tangan sekarang ni mesin. Mesin dah beli. Alhamdulillah. Subhanallah. Saya nak cerita sikit kan. Ini pengalaman orang yang bercerita kepada saya ramai. Contoh macam ni, ada isteri-isteri yang berniaga. Ni khusus kepada orang berniaga sebab hari ni ramai orang berniaga. Ada isteri-isteri ni kan, dia mengadu pada saya. Dia kata, Ustazah, suami saya gini, malas lah, kurang berusaha lah, gini. Saya orang berniaga, Ustazah, suami saya tak bagi nafkah yang cukup pada saya. Sekian-sekian. Lepas tu, saya kata, Puan berniaga. Puan berniaga tu dengan izin suami. Puan berniaga tujuan apa? Pertama saya tanya. Lepas tu dia kata, yelah nak bantu keluarga lah. Nak naik taraf kehidupan keluarga. Jadi sekarang bila Puan macam berkira contohnya dengan suami, Puan rasa apa yang Puan dapat tak ada kaitan dengan suami. Padahalnya kalau suami redha, kan? Kalau suami redha, suami izinkan. Lepas tu apa tadi kalau suami doakan, ya Allah mudahkanlah rezeki isteriku berniaga sekian-sekian. Nanti Puan juga yang akan dapat. Jadi kadang-kadang bila saya jumpa isteri yang dia rasa tak redha dengan suami dia. Contoh dia tak redha sebab dia rasa dia yang berusaha keras. Dia rasa dia yang dialah yang dapat menjadi sumber utama kewangan keluarga. Contoh ya. Saya nak ingatkan kepada muslimat, bukan nak menangkan orang lelaki, tidak. Nak cerita dalam keadaan begini. Kadang-kadang rezeki sebuah keluarga perantaraannya adalah melalui isteri. Memang tugas mencari nafkah ataupun rezeki adalah suami. Tapi ada kalanya, ada ketikanya kadang-kadang rezeki tu datangnya daripada perantaranya adalah isteri. Kadang-kadang perantaraan anak. Subhanallah. Ada perantaraan suami. Jadi apabila kita jadi perantaraan rezeki kepada keluarga, jangan sombong. Jangan sombong. Subhanallah.
Saya pernah ada seorang businesswoman, dia rasa tak puas hati lah dengan suami. Sebab berbanding dia kata, Ustazah, rumah saya lah yang beli. Kalau tak dapat rumah yang selesa macam ni. Kereta kalau nak harap dia, kereta yang murah-murah je. Kami dapat kereta selesa ni memang hasil usaha saya. Kalau nak harap gaji suami, dia kata, memang tak harap lah, tak dapat lah nak pergi jalan jauh-jauh. Itu usaha saya. Saya kata, Puan sangat bahaya bila Puan cakap begini. Sangat bahaya. Puan agak-agak rezeki ni Allah beri sebab Puan ke mungkin sebab sabarnya suami Puan terhadap Puan. Rezeki yang Puan dapat ni bukan mungkin, itu adalah rezeki bersama Puan sekeluarga. Lepas tu dia pun macam tersedar. Ustazah, macam mana ya Ustazah saya nak betulkan keadaan ni? Saya kata Puan macam ni, cuba Puan berdoa dengan Allah, Puan ubah doa. Kalau daripada Puan duduk doa, ya Allah, ubahlah suamiku, jadilah dia sekian-sekian. Puan doa, ya Allah, seandainya aku menjadi perantaraan rizki buat keluargaku, ya Allah, berkatilah rizki ini, ya Allah. Lapangkanlah rizki ini, ya Allah. Aku redha, ya Allah, sekiranya akulah perantaraan rizki buat suamiku, buat anak-anakku, ya Allah. Aku redha. Jadi kalau aku orang yang ikhlas, ya Allah. Macam itulah. Kadang tu silap berdoa. Saya cakap begitu, kemudian ada beberapa orang yang buat. Lepas dia buat berapa hari, berapa lama, dia mesej balik. Dia kata, Alhamdulillah Ustazah, rizki berganda-ganda. Bisnes berganda-ganda. Dan dia rasa yang paling utama tenang. Selama ni rupanya dia tak redha untuk setiap duit yang dikeluarkan, dia rasa nak mengungkit dengan suami. Soalnya nak mengungkit. Saya yang belanja, makan ni saya yang bayar. Soalnya dalam hati tu nak bercakap je. Dia rasa tak redha. Tak redha dengan apa yang dikeluarkan untuk keluarga. Jadi dia kata, Ustazah, bila kita doa, ya Allah, aku redha bahawasanya aku lah perantaraan rizki buat keluargaku. Ya Allah, aku redha, ya Allah, bantulah aku untuk ikhlas, ya Allah, maka murahkanlah rizki kami sekeluarga. Lepas tu dia dah tak berkira. Sebab dia nampak lagi banyak dia keluarkan untuk keluarga, berkali ganda yang Allah berikan. Itu kan memang disebutkan dalam hadis Nabi SAW, apabila seorang wanita bertanya Nabi, wanita bertanya, adakah apa yang aku beri makan kepada suami dan anakku dikira sebagai sedekah? Nabi sebut, bagi kamu 2 sedekah. Itu kelebihan orang perempuan yang mana dia ada daripada hasil tangan dia cari rizki, kemudian dia berikan pada suami, pada anak-anak. Nabi kata bagi kamu 2 sedekah. Sedekah jariah, iaitu sedekah yang pahalanya akan mengalir selama-lamanya. Yang kedua, sedekah qarabah, iaitu sedekah kepada ahli keluarga, pahalanya sangatlah besar. Masya Allah. Maka di sini mudah-mudahan ya, siapa pun kita, sama ada isteri, sama ada suami, apabila dalam bab rezeki, janganlah kita mengungkit. Suami pun, contoh. Ini rumah ni saya yang beli. Ini nama saya, ini kereta saya, apa awak ni menumpang je, contoh. Dia rasa macam isteri tu tak membantu sebab dia yang bekerja, isi-isi rumah. Sedangkan kalau berlaku perpisahan ya, bila berlaku perpisahan, harta yang dimiliki adalah harta sepercarian. Walaupun isteri tak pernah pun cari walaupun 1 sen. Sebab apa? Islam mengiktiraf seorang wanita yang jadi walaupun suri rumah, dia tak pernah kerja, dia tak pernah kerja di luar, tak pernah dapatkan walaupun 1 sen. Tapi Islam mengiktiraf kerana dia telah memberi sokongan kepada suami dalam bentuk menyediakan makan, minum, jaga anak-anak, kesejahteraan. Maka di situ setiap harta yang diusahakan oleh suami, walaupun semua nama suami. Suami kata dah gaji saya kan, duit saya kan, kereta nama dia, rumah nama dia, kebun nama dia. Tapi kalau berlaku perpisahan, harta tu semua dikira harta sepencarian. Islam mengiktiraf peranan isteri yang sama-sama berusaha untuk membina sebuah keluarga dan juga mendapatkan harta tu bukan suami tu seorang, tapi sebab isteri ni yang menyokong ni. Subhanallah, Allahu Akbar. Maka wahai para wanita sekalian, kita boleh contohi Kak Faizah. Bila dia nak cari rizki, dia niat, ya Allah, bantulah aku, ya Allah, aku nak mencari rizki untuk keluargaku. Nak cari rizki, nak bantu suamiku. Sekian-sekian. Niat yang baik, niat yang ikhlas, insya-Allah Allah akan pemudahkan. Allah akan banyakkan ni. Cuma kita bimbang orang perempuan bila dia buat bisnes sendiri, bisnes online ke apa, dia fikir diri dia je. Ini bahaya. Dia fikir, bang saya nak cari duit sampingan boleh? Bolehlah saya nak beli barang kemas saya. Saya nak cari duit sampingan boleh? Bolehlah saya nak beli apa yang saya nak.
Itu yang kadang rezeki tu tak jadi luas. Jadi makin sempit. Tapi kalau dia niat, dia terus niat untuk ramai. Ya Allah, aku nak berniaga ni adalah ya Allah untuk suamiku, untuk keluargaku, untuk anak-anak, untuk bersedekah. Jadi akhirnya Allah pilih dia untuk jadi perantara rezeki anak, rezeki suami, rezeki mak dia, rezeki adik-beradik dia. Sebab dia dah niat tu bukan untuk dia, untuk ramai. Jadi Allah akan beri rezeki tu luas, banyak. Sebab Allah dah nampak niat dia bukan untuk dia. Niat dia untuk anak, untuk suami, untuk adik-beradik dia, untuk mak ayah dia. Jadi Allah tak akan berkira-kira untuk beri pada dia. Tapi kalau awak dah niat cari rezeki berniaga untuk diri sendiri, sempit lah, memang sempit. Nak beri pada orang, lagi berkira. Sebab niat pada awal lagi dah salah. Allahu Akbar, subhanallah. Cik suami boleh tambah sikit, cik suami minta maaf saya cakap banyak. Seronok tambah. Tak ada tambah-tambah dah Ustaz. Tak nasi. Itu je mana Acik. Saya suka mendengar je. Dia rumah tangga ni dia satu team. Team tau, dia teamwork apa benda pun. Jangan aku kamu. Tak boleh. Dia tak menjadi. Dia apa benda pun satu team lah. So saya rasa bukan apa. Dia kena masuk asor dah. Itulah. Tak boleh dah ni kita ni. Tak, alhamdulillah lah. Saya terima kasih banyak-banyak lah bagi ruang untuk kami sembang santai. Bukan apa. Apa yang kita ni tu kita belajar daripada, bukan apa, kita dalam proses belajar. Itu je lah kan. So saya nak minta yuk kita bagi kesimpulan. Mika bagi kesimpulan, Ustazah baca doa, settle. Allahu Akbar. Terima kasih sekali lagi Abang Nasir dan juga Kak Faizah kerana petang ni kita dapat bersama-sama lah. Alhamdulillah diberi keizinan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Satu dua perkara je saya boleh kongsikan daripada perbincangan kita hari ni, mungkin kesimpulan lah. Pertamanya kita kena belajar untuk merendah diri juga dengan masing-masing ni antara pasangan kita ni. Sebab kita mengakui kelemahan kita, bukan kita mengakui kelebihan kita. Kalau kita kata kita lebih je sebagai suami, maka selagi itulah ego kita tak akan turun untuk kita menerima teguran ataupun kesalahan kita. Dan juga begitu juga isteri, walaupun isteri berkejaya sebagainya, berpangkat besar, selagi mana kita ada suami, selagi itulah kita perlu taat dan patuh kepada suami kita. Yang keduanya adalah kita lihat pengalaman tu kadang-kadang mendewasakan kita. Sememangnya mendewasakan kita. Pengalaman macam dah 24 tahun kahwin, lagilah pengalaman, dah tahu macam nak tackle isteri, nak tackle pasangan, nak selesaikan konflik ini, macam ni cara dia, nak selesai konflik ini cara dia macam tu. Cuma berlaku kesilapan kat situ, kita dah belajar banyak benda yang sama, tetapi kita mengulangi kesilapan yang sama. Yes. Dan akhirnya kita berakhirnya konflik tersebut dengan ketegangan ataupun ketidakpuasan yang sama. Jadi macam tu, kita tetap mengulangi kesilapan yang sama. Itu masalah kita dalam rumah tangga. Kita dah tahu isteri kita ni penat balik kerja, dan kita bila dia masak, kita pun tak kerti lagi nak puji. Dengan kepenatan dia tu, kita gagal untuk sedikit memujuk dia ataupun memberi dia semangat, ataupun kita sebab kita tak pandai masak, kita biarkan dia masak. Kita tak pandai dalam memujuk tu, kerana memuji dan sebagainya. Sedangkan kita dah 10 tahun kahwin, 20 tahun kahwin, dan kita tahu benda tu adalah satu benda yang memberi inspirasi kepada dia. Seandainya kita berkata-kata ataupun kita memuji sekurang-kurangnya, bukan sekadar kita membesarkan perut kita saja makan sedap, menambah-nambah, tapi senyap. Kemudian lepas tu duduk, air kopi ataupun air Nescafe tarik, macam tu saja. Jadi perlu ada satu penghargaan. Jadi saya rasa itu saya lah. Saya melihat orang pengalaman ni perlu saya belajar banyak benda lah daripada Abang Nasir dan juga Kak Faizah sendiri. Banyak yang boleh kita belajar ini, dan ramai yang boleh belajar daripada pasangan suami isteri ni, dari macam mana perjalanan hidup mereka dan mana-mana start perkahwinan mereka sampai sekarang. Alhamdulillah dengan kerja dakwah harian, kita tengok jadual penuh. Kalau masing-masing boleh melawat Jaulah di page Jaulah Umi Abi ni, jadual harian ceramah dakwah ni setiap hari. Dengan ustaz-ustaz ni setiap hari ada. Alhamdulillah, insyaAllah sama-sama kita melawat dia. InsyaAllah ramai akan jadi friend Abang Nasir lepas ni. Dan insyaAllah sama-sama menginfakkan sedikitlah sumbangan kepada gerak kerja dakwah Abang Nasir. InsyaAllah.
Terima kasih Encik Suami. Subhanallah para pendengar sekalian. Dua pasangan ni, pasangan ni Masya Allah, dia banyak menganjurkan majlis ilmu dan dia cari rezeki berniaga tu untuk menampung belanja kerja dakwah. Subhanallah. Jadi kita faham, memang kami dah kenal lama pasangan ni, betul-betul buat kerja sungguh-sungguh. Jadi insya-Allah hari Jumaat yang barakah ni kita masing-masing infak ke tabung jauhlah ilmu Umi Abi. Dia ada sertakan tu. Mereka berdua ni adalah orang yang sangat amanah, betul-betul buat kerja dakwah sungguh-sungguh, macam-macam mereka buat. Jadi bolehlah kita sama-sama menyumbang kepada akaun yang dikongsikan. RM1 pun sangat tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah yang tengok ni lebih kurang 4,000 lebih, tadi ada 5,000 tengok. Subhanallah. Peminat Cik Nasir dan isteri. Ramai peminat petang ni, masya-Allah. Jadi mudah-mudahan kalau RM1, RM5,000 dah dapat. Alhamdulillah, Allah Akbar. Mudah-mudahan rezeki itu barakah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya pun nak ucap terima kasih, minta maaf kepada semua para penonton. Tajuk kita bawa pecutan akhir Ramadan, tapi kita bercakap bab keluarga. Jadi ni salah moderator lah. Moderatornya adalah Cik Nasir. Jadi dialah yang tidak berjaya untuk bawa tajuk kita petang ni. Tapi Allah sebenarnya, Allah takdirkan apa sebenarnya yang diizinkan Allah untuk kita sampaikan sebab mungkin itu adalah keperluannya. Jadi sebagai memenuhi tajuk kita, saya buat sikit kesimpulan. Antara amalan yang Nabi pesan supaya kita buat sebanyak-banyaknya bulan Ramadan adalah yang pertama, perbanyakkan istighfar. Itu memang hadis Nabi ya. Perbanyakkan istighfar. Kedua, perbanyakkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, banyakkan ucap syahadah. Kemudian yang ketiga, minta syurga Allah dan minta selamat daripada api neraka Allah. Itu Nabi pesan dalam khutbah terakhir di bulan Sya'ban sebelum masuk Ramadan. Jadi sebab itu kita kena ulang-ulang sebanyaknya setiap hari zikir apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ataupun sekadar la ilaha illallah saja pun tak apa. La ilaha illallah sebanyak-banyaknya dan istighfar sebanyak-banyaknya. Dan apa yang perlu kita minta di bulan Ramadan yang paling banyak selain daripada hajat-hajat kita yang lain, nak nikah lagi ke ataupun nak nikah, yelah orang tak jumpa jodoh, nak jumpa jodoh, minta rezeki. Tapi yang Nabi minta bulan Ramadan, minta sebanyaknya apa dia? Syurga Allah. Sebab kalau kita fikir kita tak layak untuk syurga Allah. Banyak dosa, amalan sangat sedikit. Tapi kita ada harapan dengan apa? Dengan doa. Kalau kita makbullah doa kita, ya Allah, masukkanlah kami ke syurga-Mu sekeluarga, ya Allah. Masukkanlah ibu bapaku ke syurga-Mu. Ya Allah, masukkanlah suami isteriku. Jadikanlah isteriku bidadari di syurga, kan Encik kan? Ya Allah. Ketua bidadari ya, ketua bidadari. Ya Allah, jadikanlah anak-anakku sekian-sekian. Kalau Allah makbulkan, kitalah yang beruntung. Kalau nak tunggu amal soleh tak layak. Dosa terlalu banyak untuk jadi sebab masuk neraka terlalu banyak. Tetapi mudah-mudahan asbab doa tu kita minta. Ya Allah, berikanlah kami syurga-Mu ya Allah dan haramkanlah kami neraka-Mu. Kita minta diharamkan neraka. Maksudnya di mahsyar kelak kita terus ke syurga Allah tanpa perlu diazab dalam neraka terlebih dahulu. Jadi insya-Allah kita sudahkan dengan satu doa. Encik berdoa lah. Saya cuma nak tambah satu lah. Tambah sikit. Kemudian insya-Allah Ustazah akan berdoa lah. Sebab malam ni, setiap malam ni sekarang ni adalah kemungkinan malam Lailatul Qadar. Ya. Ada satu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Maksudnya, saya pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya saya mengetahui Lailatul Qadar dengan tepat, apa yang patut saya doakan pada saat itu? Baginda menjawab, berdoalah dengan doa berikut. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna, ataupun anni, fa'fu anni. Maksudnya, ya Tuhanku, ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan sentiasa memberi keampunan atas kesalahan hamba-Mu. Oleh itu, maafkanlah segala kesalahanku. Riwayat At-Tirmizi. InsyaAllah.
Maknanya bermula malam ini, kalau yang terlepas tu tak apalah, bermula malam ini, setiap malam kita doakan. Kalau kita bangun qiyamul lail, kita doakan. InsyaAllah Ustazah akan ulang sekali lagi dan insyaAllah Ustazah akan tutup dengan doa lah. Okey, sebelum tu mungkin ada apa-apa Kak Faizah nak cakap apa-apa? Kesimpulan. Cakap lah apa-apa. Tak ada apa. Abang suami yang setia cakap. Tak ada Ustazah, tak ada. Okey, tu Moga bahagia dunia Ya, akhirat. sama-sama. Ustazah doakan kami ya. Kami Ya, akan Kak doa Faizah. Ustazah doakan Kak Faizah. Ya, kita sama-sama mendoakan supaya diaminkan oleh malaikat. Masya Allah. Amin. Okey, insyaAllah kita doa sikit. Ringkas saja, saya doa ringkas saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka lisanan ratiban bizikrik. Ya Allah, berilah kami lidah yang lembut yang sentiasa berzikir kepadamu. Wa qalban muf'aman bisyukrik, serta hati yang bermanfaat yang sentiasa bersyukur kepadamu. Wa badanan hayyinan layyinan bi ta'atik, serta badan yang sihat, yang kuat, yang ringan untuk melakukan ibadah ketaatan kepadamu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an. Ya Allah, berikanlah kami rizki yang luas, rizki yang lapang, rizki yang barakah. Wa syifaan min kulli da'in. Ya Allah, berilah kami kesembuhan daripada segala penyakit, ya Allah. Wa tijaratan lan tabur, serta berikanlah kami perniagaan yang tidak akan merugikan, ya Allah, yang tidak rugi. Wa hablana haqiqatal imani bik. Ya Allah, berilah kami hakikat keimanan yang sebenar. Hatta la nakhafa wa la narju ghairaka wa la na'budu syai'an siwak. Sehingga kami tidak perlu takut ataupun mengharap ataupun meminta-minta selain daripadamu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Pada hari Jumaat yang barakah ini, ya Allah, kami mohon kepadamu, ya Allah, suatu rizki yang paling tinggi, yang paling utama, yang kami tidak layak untuk impikan, yang tidak layak untuk kami harapkan, ya Allah. Kami mohon daripadamu, ya Allah, kurniakanlah kami syurgamu, ya Allah. Allahumma ja'alna min ahli jannatil firdaus bighairi hisab, bighairi azab, wala taj'alna min ahli nar. Ya Allah, golongkanlah kami di kalangan ahli syurga firdausmu, ya Allah. Masukkanlah kami ke syurgamu sekeluarga, ya Allah. Kurniakanlah syurgamu buat ibu bapa kami, buat pasangan kami, ya Allah. Buat diri kami, buat anak-anak zuriat keturunan kami, adik-beradik kami, sahabat-sahabat kami, seluruh umat Islam, ya Allah. Ya Allah, jauhilah kami daripada azab api neraka-Mu, ya Allah. Ya Allah, janganlah campakkan kami ke neraka-Mu. Janganlah Engkau campakkan ibu bapa kami, anak-anak kami, adik-beradik kami, sahabat-sahabat kami ke neraka-Mu, ya Allah. Ya Allah, pilihlah kami di bulan Ramadan yang barakah ini di kalangan hamba-hamba-Mu yang dicatat sebagai ahli syurga, ya Allah. Ya Allah, padamkanlah nama-nama kami, ya Allah, daripada nama-nama ahli neraka-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Fatah, ya Alim, ya Jami'. Ya Allah, ya Jami' yang maha mengumpulkan, ya Allah. Sebagaimana Engkau kumpulkan kami pada petang yang barakah ini di sebuah majlis ilmu alam maya ini, ya Allah. Kau satukan dan pertemukanlah kami kembali di syurga-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami rindukan Nabi kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami rindukan Nabi kami, ya Allah. Kami ingin sekali bertemu, ya Allah, dengan Nabi kami, ya Allah. Izinkanlah pertemuan yang indah itu di syurga-Mu, ya Allah. Izinkanlah kedua mata kami melihat wajah indahnya wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, izinkanlah kedua telinga kami, ya Allah, untuk mendengar indahnya suara Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah. Ya Allah, izinkanlah pertemuan yang indah itu di syurga-Mu, ya Allah. Dan ketika itu benar-benar Nabi kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar berada di hadapan kami, ya Allah. Dan kami berada di satu majlis bersama dengan Nabi yang kami rindui, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Ya Allah, kami redha bahawasanya
Engkaulah Tuhan kami. Kami redha bahawasanya Engkaulah pentadbir kami ya Allah. Maka bantu kami untuk redha dengan setiap ketetapan-Mu. Bantu kami untuk redha dengan ujian-Mu. Bantu kami untuk redha dengan apa yang Engkau telah ambil daripada kami ya Allah. Ya Allah, kami redha bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi kami dan Rasul kami ya Allah. Maka bantulah kami untuk menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyambung perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami redha bahawasanya Islam adalah agama dan cara hidup kami ya Allah. Maka bantulah kami ya Allah untuk hidup cara Islam, makan cara Islam, berehat cara Islam, berhibur cara Islam, dan bantulah kami berpakai dengan pakaian Islam dan hidup dan mati kami dengan Islam ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami kurniaan husnul khatimah. Ya Allah, saat kami mati ya Allah, saat kami akan meninggalkan dunia ini ya Allah, saat kami kembali kepadamu ya Allah. Allahumma takhtim alaina bi husnil khatimah wa la takhtim lana bi su'il khatimah. Ya Allah, berikanlah kami ya Allah dengan kesudahan hidup ini dengan kematian yang baik ya Allah. Ambillah nyawa kami ketika kami sedang sujud dalam salat, ketika kami di majlis ilmu, ketika kami sedang berzikir, sedang bersedekah ya Allah, ketika kami sedang melakukan ketaatan kepadamu ya Allah. Janganlah Engkau ambil nyawa kami ketika kami sedang bermaksiat ya Allah, ketika kami sedang lalai dengan dunia ini ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami kematian husnul khatimah. Begitu juga dengan ibu bapa kami, sahabat-sahabat, adik-beradik kami dan semuanya ya Allah. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemaaf dan Engkau amat mencintai kemaafan ya Allah. Maka maafkanlah kami ya Allah. Maafkanlah kami ya Allah. Maafkanlah kami. Ampunilah dosa-dosa kami. Dosa besar dan dosa kecil kami, dosa sengaja dan tidak sengaja ya Allah, dosa yang kami ingat dan yang kami lupa ya Allah. Ampunilah segala jenis-jenis dosa ya Allah, dan bantu kami untuk tidak mengulangi dosa-dosa itu kembali ya Allah. Allahumma ufil lana zunubana wali walidayna warhamhuma kama rabbayana sighara wali ashabil huquqi alayya wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhumul amwat. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa ibu bapa kami ya Allah, dosa-dosa adik-beradik kami, sahabat-sahabat kami, dosa anak-anak kami ya Allah, dosa pasangan kami ya Allah, serta dosa seluruh umat Islam ya Allah, sama ada yang hidup ataupun yang telah mati ya Allah. Ampunilah ya Allah kami di bulan Ramadan ini ya Allah. Ya Allah, temukanlah kami ya Allah dengan malam Lailatul Qadarmu ya Allah. Temukanlah kami ya Allah dengan malam Lailatul Qadarmu ya Allah. Berilah kami nikmat pertemuan ya Allah, bermunajat ya Allah, mengumpul sebanyaknya pengampunan dan rahmat-Mu di malam Lailatul Qadar ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Fattah, ya Alim, ya Nur, ya Hadi, ya Haq, yang memberi cahaya hidayah kebenaran. Tetap teguhkanlah kami di dalam hidayah-Mu ya Allah, sehingga akhir kalimah kami di dunia ini ya Allah dengan kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azabal qabri wa qina azabal mahsyar. Ya Allah, jadikanlah kehidupan kami di dunia ini baik dalam rahmat redha-Mu ya Allah, dan kehidupan kami di akhirat kelak juga baik dalam pengampunan-Mu, selamat daripada api neraka serta dikurniakan syurga-Mu ya Allah. Dan jauhlah kami daripada azab kubur, azab pada mahsyar dan juga azab api neraka-Mu ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minkum. Alhamdulillah, terima kasih Ustazah. Yuk, bagi ruang untuk kami kita sembang-sembang. Moga apa yang kita buat ni jadi amal jariah kita. Bukan kita nak berbangga-bangga dengan apa ke tak, tapi dia jadi amal jariah kita. Sebelum saya tutup, saya nak pesan untuk diri saya, anak-anak semua, macam anak juga anak anda semua. Kita ni sebenarnya kena cari malam Lailatul Qadar tu. Bukan buka pintu tunggu bila pokok tu nak sujud. So tak menjadi macam tu. Kan? So wallahu alam, kita tutup majlis ilmu kita. Maaf banyak-banyak tu kalau apa yang kurang. Minta maaf banyak-banyak. Cukup, Minta cukup. maaf. Cukup. Kami yang kena maaf, minta maaf banyak. Okey. Kita Terbaik.
kita tutup majlis ilmu kita dengan tasbih kafarah dan surat Al-As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.